Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-8 untuk hari ini, tarikh 8 Februari 2021, hari Isnin. Baik. Okey, kita akan teruskan dengan subtopik yang baru iaitu 1.2 ubahan sonsang. Okey, baik, kalau sebelum ni kamu sudah belajar ubahan langsung dengan ubahan tercantum. Ubahan tercantum juga adalah sebahagian daripada ubahan langsung. Tapi yang ini ubahan sonsang. Betul-betul berlawanan dengan ubahan langsung. Kalau ubahan langsung, kamu kena ingatkan. Satu kuantiti itu meningkat, satu pun boleh ubah meningkat, satu lagi juga meningkat dengan kadar yang sama kan. Tapi untuk ubahan sonsang sebaliknya, iaitu bila satu kuantiti ataupun pun boleh ubah itu meningkat, satu lagi kuantiti akan berkurang dengan kadar yang sama. Okey. Biasanya kalau meningkatnya darab, berkurangnya akan jadi bahagi. Itu biasanya. Okey. Baik, kita tengok contoh di sini. Okey, ada dua orang ni main jokan-jongkik kan. Okey, mesti ada hubungan ni antara berat dengan jarak ni D. D ni jarak antara orang ini dengan fulcrum lah. Maksudnya bila makin bertambah berat orang ini, jarak ini akan pendek lah kan, logik kan, makin dekat lah, sepatutnya baru dia seimbang. Kalau tidak, kalau yang ini berkurang, jarak ini mesti bertambah supaya jongkak-jongkik ini boleh seimbang. Ini nak menunjukkan apa? Hubungan sonsang lah. Okay, bila W bertambah, D akan berkurang. Bila W berkurang, D akan bertambah. Okay, selain daripada contoh ini, apa lagi ubahan sonsang yang biasa dalam kehidupan kita? Contohnya hutang. Bayar dengan baki hutang. Sonsang kan? Contoh, bila bayar RM20, baki hutang akan berkurang RM20. Maksudnya makin banyak kamu bayar, makin kurang kamu punya hutang. Mungkin boleh dijadikan sebagai contoh ubahan sonsang. Tapi banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Okey, baik. Okey, jadi apa itu ubahan sonsang? Seperti mana yang cikgu cakap tadi, di awal tadi. Okey, dikata pemboleh ubah Y bertambah bila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama. Maksudnya satu berkurang, satu lagi akan bertambah. Ataupun satu bertambah, satu lagi akan berkurang. Dengan kadar yang sama. Dengan kadar yang sama. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara sonsang. Okey, bagaimana nak tulis hubungan sonsang? Okey, caranya begini. Contoh, Y berubah secara sonsang dengan X kan? Sama simbolnya, cuma kamu akan letak ialah 1 dan per pemboleh ubah yang kedua. Nampakkah perbezaan sebelum ini? Dia ada apa? Dia ada 1 per. Kalau ubahan langsung, ingat lagi, ini kan, simple saja, dia terus direct kan. Cuma untuk sonsang, dia ada 1 per. Itu saja beza, 1 per ni. Okey, kenapa ada 1 per? Nanti cikgu akan jelaskan nanti ya. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, Chia Ming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Okey. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Chia Ming dengan laju peratannya. Kita tengok masa dari 4 jam sampai ke 8 jam. Dia punya laginya, tengok 10.50 jadi 5.25. Maksudnya apa? Makin berkurang. Kita tahulah ini adalah hubungan sonsang. Cuma soalan tanya, nyatakan perubahan pada laju purata apabila masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Okey, baik. Masa bertambah 2 kali ganda. Okey, soalan tanya, kalau masa ni bertambah 2 kali ganda, okey, apa yang berlaku kepada V? Okey, logiknya dia akan berkuranglah 2 kali ganda. Okey, berkurang. Logiknya kan sebab dia sonsang kan, ni bertambah. Okey, bertambah, ini akan jadi berkurang 2 kali ganda. Okey, cikgu buat tolak tu maksudnya berkuranglah. Berkurang 2 kali ganda. Itulah jawapannya. Cuma cikgu nak buktikan sahaja. Okey, macam mana nak buktikan? Contoh, kamu ambil data yang pertama, 4, 2 kali ganda dia akan jadilah 8.
Okey, betul kan? 4 jadi 8, darab 2 kan? 4 darab 2 dapat 8. Okey. 10.50 kepada 5.25. Ini data yang kedua kita kan? Okey. Ini bahagi 10.50 bahagi 2. Kan dia darab 2, satu lagi dia berkurang, dia akan bahagi 2 lah. Okay, bila bahagi 2 kita akan dapat 5.25. Jadi dia punya hubungan, dia apa yang berlaku pada laju purata tadi akan berkurang sebanyak 2 kali ganda. Ini contohlah pengiraan, dia buat cikgu buat ini pun boleh juga. Okey, jadi dia akan dapat apa? Inilah hubungannya. Maka laju purata berkurang 2 kali ganda. Senang saja. Okey, baik, kita tengok B. Okey, B. Okey, kita tengok B dahulu. B dia kata apa B? B dia kata masa berkurang 1.5. T berkurang 1.5 kali ganda. Okey, berkurang. Matematik lah kita tahu V akan bertambah 1.5 kali ganda kan. Kan ini adalah songsang, dia berlawanan. Darab dia akan jadi bahagi, bahagi akan jadi darab. Okey, baik. Jadi macam mana nak ambil data mana yang sesuai ni? Kalau ambil 5 dengan 4, kalau bahagi tak dapat. Cuba bahagilah. 6 bagi 5 pun tak dapat. Mungkin 6 dengan 4. Okey. 6 pergi 4. Okey. Kalau kamu bahagi dengan 1.5, kamu akan dapat 4. Cuba try. 6 bahagi 4. 6 bahagi 4. Okey, betul. Dapat 1.5. Jadi, data 7.0, kamu akan bagi 1.5. Kamu akan darab 1.5. Kan ini sudah bahagi, satu lagi pasangannya ini darab. Berlawanan kan? Okey, kalau contoh 7.0 darab 10.50. 7.0 darab 1.5. Okey, kamu akan dapat 10.5. Okey, kalau darab, dia akan dapat ini. Maka kita tahu laju puratanya akan bertambah sebanyak 1.5 kali ganda. Jadi untuk pengiraan, contoh beginilah. Kita ambil 6 dengan 4. 1 bahagi 1 mesti darab. Jadi jawapan akhir adalah apabila masa berkurang 1.5 kali ganda, maka laju purata bertambah. Nampak berlawanan. 1 berkurang, 1 bertambah. 1.5 ganda. Ini pembuktian sajalah. Okay, bagaimana nak tunjukkan nilai yang satu kuantiti itu ataupun satu boleh ubah itu berkurang, satu lagi kuantiti akan bertambah dengan kadar yang sama, iaitu sama ada darab ataupun bahagi. Okey. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu latihkan diri 1.2a. Okey, jadual sebelah menunjukkan hubungan antara bilangan pekerja dengan bilangan hari yang diperlukan untuk memasang cubing di sebuah rumah. Nyatakan perubahan pada bilangan hari. Okey, ni nak perubahan pada bilangan hari. Jika A, bilangan pekerja didarab dengan 2. Bilangan pekerja ni kalau darab 2, apa yang berlaku pada bilangan hari? Tengok logik punya datanya. Bilangan pekerja makin meningkat, bilangan hari makin berkurang. Logik kan, makin ramai pekerja, makin cepatlah kerja itu siapkan. Okey, baik, kita tengok A. Okey, kita tengok dahulu A. Okey, A kata nyatakan perubahan pada bilangan hari. Okey, bilangan hari ni berapa? Okey, kalau masanya, bila bilangan pekerja. Okey, bilangan pekerja didarab 2. Okey, bilangan pekerja ni kalau darab 2, apa yang berlaku kepada bilangan hari? Okey, contoh kita tengok. Ini 2. Bila darab 2 jadi berapa? Contoh kita ambil data yang pertama. 2 darab 2 dia akan jadi 4 kan? Jadi ini darab 2. Okey, baik. Yang datanya 12. Bila sudah darab, nak pergi ke sini dia akan jadi bahagi 2 kan? Jadi 6. 12 bagi 2 dapat 6. Jadi, apa yang berlaku pada bilangan hari ini? Berkurang 2 kali ganda. Okey, jadi jawapannya bilangan hari berkurang 2 kali ganda. Okey. Boleh faham? Ya? Senang saja. Bila satu darab, satu akan berkurang. Dia akan berlawanan kan? Punya
hubungan songsang. Okey, baik B. B dia kata, okey, cikgu ada dulu. B. Okey, dia kata menyatakan perubahan pada bilangan hari. Okey, sini yang berapa? Kalau bilangan pekerja berkurang separuh. Berkurang separuh. Berkurang separuh. 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 Berkurang separuh. Contoh, kita ambil data mana yang separuh? Senang. 4 bagi 2 pun boleh. 4 bagi 2 dapat separuh kan? Bagi 2 kan? Separuh. Ataupun 50%. Boleh. Nah, contoh kita ambil yang lain lah sikit. Kalau 6 bagi 4 tak jadi separuh. Ataupun 8 bagi 4 boleh. Biar senang lah. 4 bagi 2 je lah. Senang. 4 boleh bagi 2 kan? Iaitu bahagi 2. 4 bahagi 2 kan separuh. Separuh kan 50%. Ataupun bahagi 2 kan? Okey. Separuh. Saya ada 100. Nak dapat separuh. 100 bagi 2 dapat 50. Jadi bahagi 2 lah separuh ni. Maksud bahagi 2 kan? Okey. Maksudnya 4 bagi 2 dapat bahagi 2. Jadi 6 bagi 12 adalah darab 2. Jadi bilangan hari akan bertambah 2 kali ganda. Okey. Jadi bilangan hari berganda 2. Berganda 2 ataupun bertambah 2 kali ganda lah. Dia akan bertambah 2 kali ganda. Okey, ini berkurang separuh kan? Ini akan bertambah 2 kali ganda. Ataupun berganda 2. Okey, baik. Jadi latihan hari ini cikgu nak kamu cuba buat soalan nombor 2 1.2a. Cuba buat sendiri. Apa yang berlaku kepada harga sebuah hadiah kalau nyatakan hubungan bilangan hadiah ini yang boleh dibeli jika harga sebuah hadiah. Okey, dia nak bilangan hadiah dengan harga. Jika harganya bertambah 2 kali ganda, satu lagi bila harga itu berkurang 50%. Apa yang berlaku kepada bilangan hadiah? Yang paling penting kamu kena ingat, mesti berlawanan. Dia adalah songsang. Okey, jadi cikgu harap boleh buat dan siap boleh hantar kepada cikgu.